Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan cikgu untuk cikgu tunjuk cara bagaimana kita nak menentukan kedudukan berdasarkan latitude dan longitude di atas peta. Okay, jadi di hadapan cikgu ini, cikgu ada print peta yang besar, saiz skala dia dan saiznya yang agak besar sikit lah untuk supaya terang nampak ni. Jadi sebelum cikgu teruskan bagaimana kita nak cari kedudukan bandar-bandar di Asia Tenggara ini, okay. Jadi di sini cikgu nak gariskan garisan latitude dan juga longitude supaya kamu kenal. Okay, pertama sekali cikgu nak gariskan garisan latitude dahulu. Okay. Latitude ni kalau kamu lihat bermula dengan angka 10 darjah selatan. Okay. Dan ada yang utara lah Okay. Yang ni utara, 20 darjah utara. Dalam peta ni 10 darjah utara, lepas tu 0 darjah. Ini adalah garisan latitude. Okay. Cikgu gariskan dengan warna merah supaya kamu nampak ini adalah garisan latitude. Okay. Jadi bila kita nak mencari kedudukan, kita kena berdasarkan titik persilangan dua garisan ini, iaitu garisan latitude dan longitude. Okay. Kalau garisan longitude pula garisan yang menegak, ia bermula, kalau dalam peta ini bermula dengan angka 90 darjah timur, 100, 110, 120 dan 130. Okey, ini dia di atas ni. Okey, jadi cikgu label gariskan dia, cikgu pekatkanlah dengan warna kuning ni supaya kamu nampak ini adalah garisan longitude. Okey, jadi kat mana kita jumpa garisan ni? Garisan yang ini adalah kita jumpa di dalam peta, atlas dan juga di globe lah. Ada kalau kamu nampak garisan ini, petak-petak begini ataupun garisan menegak dan melintang ini adalah dia latitude dan longitude. Jadi bila kita nak mencari kedudukan, dalam tajuk ini kita nak cari kedudukan ini berdasarkan latitude dan longitude. Okay, dan ia lebih spesifik dan ia lebih tepat kerana angkanya lebih terperinci. Okay, jadi kita dapat mengetahui kedudukan itu dengan lebih tepat. Jadi bila kita sekarang ni kita ada teknologi Google Map, kita senang kita cari kedudukan di mana tempat, hanya type saja kan. Tapi kalau secara manualnya beginilah caranya, mana kita mencari berdasarkan latitude dan juga longitude ataupun koordinat kan, atau dipanggil koordinat. Okey, sekarang ni kita lihat contoh yang dekat cikgu ni. Cikgu nak berikan satu saja dia punya contoh, iaitu bandar Bangkok. Okey, kalau ikutkan di sini dia ada garisan Manila. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan Manila, kepada kita akan buat contoh untuk Bangkok. Okey, untuk Manila ini, Manila ini terletak di sini, kawasan sini. Okey, yang cikgu labelkan ni. Yang cikgu sedang tunjuk sekarang ni. Okey, ni Manila. Okey, jadi langkah pertama yang kamu buat adalah kamu cari di mana kedudukan Manila tu dan kamu gariskan. Okey, gariskan seperti ini. Kamu palangkan. Lebih pun tak apa. Memang kalau kita guna pensel, tak ada masalah pun. Okey. Okey, kita labelkan macam ni. Okey, kenapa kita buat macam ni? Supaya senang kita nak cari kedudukan tersebut. Okey, kerana garisan kita mencari kedudukan ini berdasarkan latitude dan longitude ini, kita mencari berdasarkan titik persilangan, titik perjumpaan antara dua jenis garisan, iaitu garisan latitude dan longitude. Okey, kalau yang melintang ni adalah garisan latitude. Okey. Garisan latitude. Manakala garisan yang menegak ini adalah longitude. Okey. Okey, contohlah kalau cikgu habiskan garisan ini 100, okey, 23, 24, 25, 26, 127, 128, 129.
Okey, mungkin ramai yang tertanya, kenapa angka dia 121 sampai 29? Okey, ini dia sebab dia. Kerana longitude bagi Manila ini di dalam lingkungan 120 sehingga 130 darjah timur ni. Okey, jadi tak boleh nak pergi mana 31 ke bukan. Dia dalam range lingkungan 120 130. Maknanya di sini sahaja. Okey. Maknanya Manila berada di sini. Sampailah bawah ni, kawasan-kawasan ni kan. Okey, dalam range 120 timur. Begitu juga dengan latitude. Latitude bagi Manila ini dalam range 10 sehingga 20 darjah utara saja. Di sini. Okey. Maknanya Manila, bandar-bandar lain pun dalam range yang ini. Tak lebih, tak kurang. Jangan tengok yang lain-lain tempat jauh. Di sini sahaja yang kamu perlu lihat. Tumpukan. Jadi di sini 10 sampai 20, mana lagi 9? Sama juga di sini. 21, 20, 30, mana lagi 9 angka. 9 jumlah ada kan. Okay, jadi di sini kita labelkan di sini. Ada contoh tunjukkan. 11 darjah, 12 darjah. Okay, 12 darjah. 13 darjah, 14 darjah. 16 darjah. 17 darjah. 18 darjah, 19 darjah dan 20 utara. Okey, jadi titik persilangan Manila ini, okey, cikgu bulatkan dengan pen apa? Dengan pen biru. Manila ini terletak di, kalau kamu lihat di sini, 14 darjah utara dan 121 darjah timur. Okey, cikgu tulis jawapan dia untuk Manila. Dia punya kedudukannya adalah 14 darjah utara. Okey, sebab apa utara di sini? Utara dia. Dan 121 darjah timur. Di sini. Okey, titik persilangan dia ini. Okey, dengan lebih jelas lagi cikgu labelkan dengan warna biru. Okey, di sini. Okey. Di 121 14. Okey, titik persilangan bagi koordinat kedudukan Manila 114 darjah utara dan 121 darjah timur. Kita mesti nyatakan yang latitude dahulu, barulah longitude. Okey. Okey, sekarang kita tengok contoh untuk di Bangkok. Okey, di Bangkok ni, okey, cikgu dah garis panjang dulu. Okey, garis panjang tu maknanya kamu pun nampak dia akan jadi 14 darjah jugalah. Okey, cikgu sambung ni lah kan. Cikgu dah mudah kerja cikgu. Kan dah mudah cikgu di sini. Cikgu sambung saja. Pakai pembaris pula panjang. Senang lah. Okey, jadi dalam periksa memang kita perlu kena buat garisan langkah kerja garisan ini. Okey, kalau kamu tak ada alat bantuan nanti cikgu akan buat edisi alat bantuan iaitu pembaris multi-geo tu. Nanti cikgu buat video lain berkaitan dengan multi-geo itu untuk tajuk ini. Okey, jadi kalau kita tak ada alat bantuan, kita kena buat manual macam inilah cara dia. Kita kena buat secara ini. Okey. Okey. Jadi di sini cikgu labelkan di sini untuk palangkan Bangkok ni. Dan di sini dah palang dah Bangkok. Okey, jadi Bangkok terletak di sini. Okey, di sini 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okey, yang mana yang tak ada lagi yang kita buat adalah untuk garisan longitude ini. Iaitu yang menegak ini. Okey. Jadi kita kena buat 9 lah garisan yang ukuran dia sama panjang. Sama panjang Okey, ada 9. Okey.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Okey, ngam-ngam, kebetulan ngam-ngam. Okey. Jadi bila kita dah dapat angka ini, okey. Ni cikgu sambung lah tadi. Dia sebenarnya macam ni. Oh lama saya ingat. Okay, dia macam ni lah lebih kurang. Okey. Apa yang berlaku adalah macam ni. Okey. Ini secara manual. Manual ni lah, maksudnya langkah kerja yang tanpa alat bantuan kertas graf ke, okey, ataupun dipanggil pembaris multijio ke kan. Jadi ini kalau kita ada pensel yang pembaris je kat tangan kita kan. Macam ni lah kita kena buat supaya kita dapat cari jawapan. Dalam geografi ni senang. Semua ni ada kat soalan dia punya ni. Dia punya jawapannya. Okey, jadi cikgu labelkan lah ni. Okey, jadi berapa angka dia? Ramai yang mungkin tak faham. Okey, ni antara range 100 sehingga 110. Okey, maknanya apa? Maknanya 100. Maknanya 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Okey, darjah. Mana sebenarnya Bangkok ini terletak di jawapan di bawah ni lah. Bangkok. Dia sama ke? Okey, longitude dia 10 iaitu 14 darjah utara. Yang beza sikit longitude-nya. Sebab dia lebih awal daripada Manila tadi. Okey, kedudukan dia lebih kurang 100. Dia berada betul-betul 100 ni. 100 darjah timur. Ini jawapan dia. Okey, ini jawapan dia. Jadi contoh yang lain pun sama. Kamu kena buat simbol-simbol garisan-garisan seperti ini untuk mencari kedudukan. Okey. Jadi macam contoh kalau Kota Kinabalu dan Surabaya ini antara range 10 120 untuk longitude dan untuk latitude dia 10 sehingga 0. Okey. Kalau 0 ni mulakan dengan 1 sampai 10. Okey, begitu juga dengan ni lah. Okey, ke atas ni pun sama. 10, 1. Dia beza sikit ni, di tengah-tengah 0 tapi di sini ada 1, 2. Ni sebab tengok angka yang kedua ni. Okey. Okey, sekian untuk kali ini. Sekian, terima kasih.